واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فيجب في حقهم أو أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. Adapun Rasul, maka wajib pada hak mereka as-sidqu, sidik. Qawluhu fayajibu fi haqqihim as-sidqu ila akhirih. Al-muradu bil wujubi huna adamul infikaki. Yang maksud wajib di sini ialah tidak bercerai, tidak berasing, makna mesti. Rasul dengan sifat benar, mesti benar itu mesti ada pada Rasul, tidak boleh bercerai daripada Rasul. Jadi wujud di sini dengan makna adamul infikak, tidak bercerai. Walau bidalil syar'i, walaupun sabit dengan dalil syar'i. Makna bukan wajib di sini dengan semata-mata akli dah. Sebab perbincangan berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul ni ada yang akli, ada yang syar'i. Bahkan lepas ni pun dia kata ada yang adi. Jadi sebab itu dia tafsirkan wajib di sini bukan wajib semata-mata dengan akal. Wajib dengan maksud tiada infikak, tiada bercerai, walaupun sabit dia dengan dalil syar'i. Lianna wujubal amanati wat tablighi bidalilin syar'iyyin. Kerana wajib sifat amanah dan tabligh itu sabit dengan dalil syar'i, bukan dengan akli tu. Bukan akal yang menghukumkan bahawa Nabi wajib bersifat dengan amanah. Makna tak lintas sauda. Syarak yang meletakkan bahawa Nabi ini mesti amanah dan wajib ini Nabi ini mesti menyampaikan apa yang disuruh sampai. Bukan akli. Sebab dari segi akal boleh je Nabi nak langgar arahan, harus pada akal. Nabi khianat, dak amanah, dak tepat janji, harus akal. Jadi di sini sebab tu dia tafsirkan wajib tu, dia highlight pada makna wajib di sini. Wa amma wujubus sidqi, adapun wajib benar itu fa bidalilin aqliyyin. Itu maka sabit sifat sidik itu dengan dalil akli. Sidik ni dengan dalil akli lah. Binaan ini pun kalau dibina ala anna dalalatal mu'jizati aqliyatun, kalau dibina atas bahawa dalalah petunjuk bagi mukjizat itu atau yang dipaham daripada mukjizat itu dalalah aqliyah, faham secara akal, faham secara akli. Akal yang menghukumkan bahawa bila ada pada Nabi mukjizat, maka dia itu betul Nabi Rasul daripada Allah. Maka di sini maka dia dalil akli ya, pada masalah sidqi. Baca hasyiah tu dia kata binaan ala anna dalalatal mu'jizati aqliyatun ay annaha tadullu aqlan ala sidqil ati biha, kan bahawa dia mukjizat itu menunjuk pada akal atas benarnya orang yang mendatangkan al-ati, orang yang mendatangkan dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu bila ada mukjizat, akal boleh hukum dan faham memang betul orang yang ada mukjizat ini betul lah dia Rasul Nabi. Kerana apa? Lianna Allah Ta'ala
ma aujada dzalikal khariqa ala yadi rasuli illa muridan tasdiqah. Kerana Allah Ta'ala tidak mengadakan demikian perkara yang mencari adat itu berlaku di atas tangan Rasul kecuali dia menghendakkan membenarkan Rasul. Kenapa? Kerana bila Tuhan membenarkan, mengadakan perkara mukjizat yang berlaku pada Rasul, tentu dia ingin membenarkan Rasul itu. Itu dalil akli tu. Okay. Ditolak lagi, warudda bi anna dhalika laysa bilazimin aqlan, itu bukan lazim pada akal, tak mesti. Li anna ijadallaha dhalikal khariqa la yadullu aqlan ala kaunihi arada bihi tasdiqar rasul. Kerana mengadakan Allah Ta'ala demikian perkara yang mencari adat itu tidak menunjuk pada akal bahawa keadaan Tuhan ingin membenarkan Rasul. Apa kaitannya? Tuhan buat mukjizat. Adakah pada akal bila berlaku mukjizat tersebut Tuhan memang membenarkannya? Alakah tu akliyah ke tak? Boleh je. Tuhan saja nak buat. Kerana tiada apa yang wajib ada Tuhan. Nampak tak? Jadi kalau lah ni iftira, mukjizat tu berlaku pada orang yang tak betul, dan kalau Tuhan nak berlaku juga. Ada sesuatu ke yang menyebabkan wajib? Ada. Sebab itu alaqah dia pun bukan dalalah pun bukan akliyah juga. Wa innama yadullu aqlan, hanya saja menunjuk pada akal ala kaunihi ta'ala arada wuku'a dzalikal khariqi, bahawa Tuhan nak menjadikan perkara mukjizat mujarradan an iradati tasdiq wa adamihi, terasing daripada berkehendak akan membenarkan atau tidak membenarkan. Bila berlaku mukjizat, adakah makna Tuhan nak membenarkan Rasul itu? Tak mesti pada akal. Yang menunjuk akliyahnya bila berlaku makna memang Tuhan nak berlaku mukjizat. Tapi adakah berlaku, hendak berlaku mukjizat tu makna Tuhan nak membenarkan juga? Ada kaitan pada akal? Tak ada kaitan pun. Jadi sebab tu dia takkibkan di sini bahawa tak ada dalalah akliyah pun. Awad'i amma wujubu sidqi fa bidalilin aqliyyin aw wad'i aw bidalilin wad'iyyin, ataupun dia itu sabit asidku bidalilin wad'i, dengan dalil wada'. Wad'i itu makna perletakan, diletakkan itu mukjizat sebagai tanda bahawa Nabi benar. Wad'i. Jadi wad'i di sini Allah Ta'ala lah. Jadi sidik itu sabit dengan dalil wad'i, ataupun dia sabit dengan dalil wad'i binaan ala anna dalalataha wad'iyatun. Ini dibina bahawa dalalah mukjizat itu wad'iyah. Dalalah mukjizat itu wad'iyah. Yang dipaham daripada mukjizat atau yang menunjukkan mukjizat itu, pemahaman itu secara wad'i. Kenapa? Li'annaha munazzalatun manzilata qawlihi ta'ala. Kerana mukjizat, li'anna mukjizat itu bertepatan dia akan firman Tuhan. Munazzalatan ditempatkan akan tempat, ditempatkan akan tempat perkataan Allah. Makna bila Tuhan bagi mukjizat, mukjizat tu seakan-akan Tuhan kata sadaqa abdi ila akhirih, ay sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Ni belakang tersebut, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah hamba-Ku pada setiap barang yang diberitahukan tentangku. Jadi seakan-akan bila Tuhan beri mukjizat ke Nabi, bila dicabar oleh musyrikin Mekah untuk mengadakan perkara yang khariqul adah, Nabi pun buat. Maka perkara yang khariqul adah tu mukjizat. Mukjizat yang dibuat oleh Allah yang berlaku pada Nabi, pada Rasul ni, seakan-akan Tuhan nak khabar bahawa benar hamba-Ku itu
Sebab apa yang terjadi itu benda yang luar adat. Tiba-tiba aku buat seakan-akan membenarkan dia. Maka benarlah hamba-ku itu pada setiap perkara yang diberitahukan tentangku. Nampak? Jadi mukjizat dengan sedekah amdi itu siapa yang meletak? Allah Ta'ala. Wadiknya Allah. Allah menentukan mukjizat itu seakan-akan duduk seumpama perkataan Tuhan sedekah amdi. Maka bila begitu wadalalatuhu wad'iyatu. Dalalah wad'iyah lah, bukan akliyah. Okay. Dan wahadha zahiru kalamil musannifi fima ya'ti. Dan ini zahir kalam musannif pada barang yang akan datang nanti. Kalau tengok lepas ni pun seakan musannif membawa dalilnya sebegini. Maka kalau begitulah, maka dalil bagi sidik itu wad'iyah. Hak lain pula dalil dia ialah dalil bagi itu ialah syar'iyah. Nampak? Jadi tak ada lah di sini aklinya. Nampak tak? Tak ada lah aklinya. Dalam tiga tak ada lah. Sebab itu ditafsirkan wajib itu dengan adamul fikat. Tak sama lah pada masalah wajib Tuhan, wajib Rasul ni. Was sahih, dan kau yang sahih. Ni Syekh Imam Bajuri dia mentarjihkan, dia kata yang sahihnya annahu adiyun. Dalalah mukjizat itu adiyun. Sidik, dalalah sidik itu annahu adi. Apa nama ni? Mukjizat itu annahu adiyu. Binaan ala anna dalalataha adiyatun. Dibina di atas bahawa dalalahnya, dalalah mukjizat itu adiyah. Adiyah. Dalalah dia adiyah saja, adi saja, adat saja. Okey. Dalalah dia adat. Makna binaan ala anna dalalataha adiyatun ay mustanidatun lil adatil jariyah. Bergantung dan berpegang kepada adat yang berlaku. Jadi mukjizat itu menunjuk kepada benar Nabi. Mukjizat itu menunjuk pada sidku. Dalalah mukjizat itu. Tadi dia kata dalalah akliyah. Dia i'tiraf. Lepas tu kata dalalah wad'iyah. Yang ni Imam Bajuri kata tak, dalalah adiyah saja. Yang mukjizat menunjuk kepada benarnya Nabi itu dalalahnya dalalah adiyah saja. Kerana apa makna adiyah? Makna dia bergantung pada adat. Bi anna tilkal mu'jizata alamatun ala sidqi. Bahawa mukjizat itu tanda bagi benar. Jadi benda ini pada adatnya berlaku mukjizat menunjukkan benar Rasul, benar Nabi. Dia bukan syar'i ataupun bukan akli atau wad'i sama sekali pun tak. Pada adatnya bila berlaku mukjizat, maka benarlah yang ada, yang berlaku mukjizat tu benar Nabi dan juga Rasul. Jadi dalalahnya akliyah. Okay. Tengok nota dia kata annahu adi, ta'liq Syekh Al-Ambabi dia kata qauluhu was-sahihu annahu adi wala yuqalu al-amru al-adi yasihu takhallufuhu. Kalau orang i'tiraf, dia kata tak boleh nak katalah al-amru adi sah takhalluf. Kalau kata benda adat ni, hukum adat ni ma'asihati takhallufihi kan, perkara yang boleh berlawanan, berlaku sebaliknya. Dah kalau adi saja, mukjizat makna tidak mesti menunjuk benar Nabi. Dia kata la yuqalu, tidak boleh dikata demikian. Tidak boleh dikata al-amrul adi yasihu takhallufuhu. Maka fala tadullu mu'jizatu hina idzin ala sidqir rasul qat'an. Maka tidak boleh menunjukkan mukjizat di atas benar Rasul secara qat'i. Hak i'tiraf itu tak boleh kata tertolak. Kenapa? Li'anna naqul al-qat'u bi jami'il amril adi. Al-qat'u memang putus bila walaupun dalalah adiyah tapi putus dia itu bijami'il amril adi, dengan illah al-amru adi, perkara adat itu bijami'ah dengan makna bisababi, dengan illah
jami' ni makna apa nama ni, illah dia lah. Al-amrul adi, illah benda itu berlaku putus memang mukjizat menunjuk kepada benar Nabi. Illah dia apa? Al-amrul adi itu sendiri. Apa bukti? Ala tara annaka tukadzibu bimuqtadal adati man, maf'ul bagi tukadzibu, man yaqulu al-jabalul fulani zahabun. Tidakkah kamu tengok bahawa kamu mendustakan bimuqtadal adat, mendustakan dengan tuntutan adat, dengan semata-mata adat. Kamu mendustakan orang yang kata bukit-bukit si fulang itu, bukit tertentu tu, bukit tu ialah emas. Ada orang khabar, bukit itu jadi emas lah, bukit itu jadi emas. Kita dengar tu kata menawak, menipu ni. Kita menghukum dia menipu tu, tukadzibu nukadzibuhu atas dasar apa? Hukum akal? Tak, atas dasar hukum adat. Dia kata bukit besar jadi emas tau. Kita kata menawak, lebong tak, kita lebong di atas dasar apa? Kita lebong di atas dasar adat, bahawa bukit akan jadi emas. Bukan dasar akal, dasar adat. Ma'a imkani takhallufihi aqlan, walhal boleh berlaku menyalahi pada akal. Idh law farada anna Allah khalaqahu dhahaban, kerana diandaikan Allah Ta'ala mencipta emas, lam yalzam alaihi muhal, maka tidak mesti berlaku kalau mustahil. Tapi ketika itu kita hukum dengan apa? Kita hukum berdasarkan adat, dan hukum kita itu qat'i. Hukum kita itu putus. Nampak tak? Maka di sini walaupun kita kata mukjizat itu menunjukkan atas benar Rasul secara adat, dengan dalalah dia dalalah adiyah sahaja, walaupun dalalah adiyah dia tetap qat'i juga. Sebab apa? Sebab dia tu tidak bercerai, memang gitu. Cuma adakah aspek yang menghukum mewajibkan tu syarak? Tidak. Akal tidak. Ada je. Faham? Qauluhu as-sidqu ay mutabaqatul khabari lil waqi'. Sidik itu benar. Benar maksud berbetulan khabar akan waqi'. Berbetulan khabar, berita akan realiti, akan yang sebenar. Al-waqi' ay haqiqah. Benda yang diberitahu tu betul dengan hakikat. Maka itu dikira benar. Tadi faham jelas wa'lam anna sidqa thalathatu aqsamin. Sidik itu 3 bahagi. As-sidqu fi da'war risalah, benar pada dakwaan kerasulan. Was-sidqu fil ahkamil lati yuballighunaha 'anillah ta'ala. Yang kedua, benar pada hukum-hukum yang disampaikan akan hukum daripada Tuhan. Benar Nabi ini menyampaikan hukum tu benar, sebagaimana daripada Tuhan. Yang ketiga ialah as-sidqu was-sidqu fil kalamil muta'alliqi bi umurid dunya. Yang ketiga ialah benar pada percakapan yang berkaitan dengan perkara dunia. Tak ada kaitan dengan kenabian, tak ada kaitan dengan hukum, cakap-cakap biasa panggil. Cakap borok, berbuat. Okey, jadi 3 lah, benar tu 3. Contoh perkara-perkara berkaitan perkara dunia, contoh qama zaidun, zaid tabi wa qa'ada amrun, telah duduk, wa akaltu kadza, saya makan sekian, au syaribtu kadza, saya minum sekian, wa nahwu dzalik, dan seumpamanya. Wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Wal muradu huna, yang dikehendaki di sini ialah al-qismanil awwalani, ialah dua bahagian yang pertama tu. Mana yang berkaitan dengan risalah dan berkaitan hukum yang disampaikan daripada Tuhan tu. Itu sidik di situ. Jadi maksud di sini ialah 2 yang pertama. Okay? Lepas tu dia kata li'anna al-burhana, kerana dalil burhan yang tersebut. Wa amma burhanu wujub bisidqi lahum ta'ala. Adapun dalil li'anna al-burhan alladhi dzakarahu al-musannifu fi ma ya'ti, kerana dalil burhan yang menyebutkan oleh musannif pada barang yang akan datang nanti. Lepas ni akan syarah tentang burhan berkaitan dengan sifat-sifat Rasul kan. Burhan itu innama yadullu alaihima, hanya menunjuk dan merujuk kepada
As-sidqu fi da'war risalah dengan sidqu fil ahkam. Tu je. Tidak kait dengan betul pada cakap biasa ni. Dah nombor 3 tu masuk mana? Wa ammal qismu tsalitsu fa huwa dakhilun fil amanah. Itu masuk dalam perbincangan sifat amanah. Iaitu Nabi ni maksum, tak buat maksiat. Antara maksiat adalah nipu, lebong. Nabi tak lebong. Jadi bab benar ni hanya merujuk kepada benar pada dakwah risalah dan benar pada hukum saja. Adapun yang ketiga itu masuk dalam perbincangan sifat amanah. Fa in qila, maka jika dikata kullu minal qismainil awwalaini dakhilun aidan fil amanah. Kalau orang iktiraf pula, dia kata dua bahagian pertama tu sidqu fil risalah, fi da'wah risalah, wa sidqu fil ahkam. Tak? Benar pada dakwah Nabi dan Rasul dan benar pada hukum tu, itu pun masuk dalam amanah juga. Jadi sini amanah paling kuat lah. Sifat amanah ni makan bih, makan keliling. Ia makan boleh banyak sekali. Ismah amanah. Kalau yang amanah lah. Kalau yang tak amanah tu paling jahat. Nampak tak? Jadi amanah termasuk dalam amanah juga ni. Okey. Jadi itu termasuk dalam amanah. Balit tablighu aidan dakhilun fiha. Tabligh pun masuk amanah juga tu kata. Amanah ni kuat dia. Nampak tak? Masuk dalam amanah juga tabligh. Sebab apa? Sebab kalau dia tak menyampai, maknanya dia tidak tunai amanah. Tuhan suruh sampai, tiba-tiba tak sampai. Tak tunai amanah lah. Okey. Fala wajha li ifradi dhalika anha, maka tidak ada wajah, tidak ada sebab nak mengasingkan demikian daripada amanah. Nak asingkan setiap daripada dua bahagian tu lah. Apa nak asingnya daripada amanah? Masuk sekali amanah lah. Masuk dalam amanah belaka, isi borang. Jadi kenapa nak asingkan? Sidik, asing, tabligh, asing, masuk dalam amanah belaka. Ujibat, dijawab. Jawabnya bi annahu qad taqaddama, telah terdahulu, anna khataral jahli fi hadzal fanni azimun. Khabarnya anna, bahawa terdahulu bahawa bahaya jahil dalam ilmu ini besar. Bahaya jahil dalam ilmu ini besar. Maka fala yaktafi fihi bil ijmal, tidak memada pada masalah ilmu akidah ini kita sebut secara umum saja. Tak boleh, sebab tu diperinci. Kalau ikutnya boleh tak amanah suti je. Sifat wajib bagi rasul, amanah suti, habis je. Tak. Sebab apa? Bahaya dalam bab ilmu akidah ini besar. Bila besar, maka diasingkan supaya dibahaskan dengan lebih terperinci satu-satu. Qauluhu wal amanatu, dan amanah. Ai adamu khiyanatihim, iaitu tiada khianatnya para nabi bi fi'li muharramin aw makruh, dengan melakukan perkara haram atau perkara makruh. Mereka tak khianat. Wa fassaraha ba'dhum, dan mentafsirkan amanah oleh sebahagian mereka, sebahagian ulama, bittisafihim bihifzillahi zawahirahum wa bawatinahum. Maf'ul bagi masdar beramal tu, bahawa bersifatnya mereka dengan penjagaan Tuhan akan segala zahir mereka dan segala batin mereka. Allah Ta'ala jaga zahir dan batin mereka minat talabbusi bimanhiyin anhu, daripada melakukan, talabbus ni melakukan, manhiyin anhu, perkara yang dilarang, nahyat tahrim au karahatin, sama ada larangan haram atau larangan makruh. Jadi amanah ni sebagai ulama tafsir, Tuhan jaga zahir dan batin mereka daripada melakukan larangan, tak kira larangan tu haram ataupun makruh. Wa qala ba'dhum, kata sebagian ulama pula, takrif amanah, hiya malakatun rasikhatun fin nafsi tamna'u sahibaha min irtikabil manhiyat. Malakah, satu kemampuan, satu sifat
Malakat, kemampuan, sifat lah. Sifat yang tertanam dalam jiwa, tamna'u, yang menghalang tuannya, tuan punya nafsu tadilah, tuan punya jiwa tu, minirtikabil manhiyat, daripada melakukan segala yang dilarang. Itu amanah. Cek lah orang hok amanah tu gitu ke tak. Yang menghalang daripada melakukan yang dilarang. Wa ala kullin, atas mana-mana tafsir pun, ai wa ala kulli tafsirin atau kulli ma'anin, maknan fahiya tarji'u ilal ismah, semuanya kembali kepada sifat ataupun kepada sifat ismah, maksum lah. Amanah ni maksum sama lah. Semuanya kembali kepada, merujuk kepada mafhum maksum ismah, allati abbara biha ba'dhum, yang mentakbirkan dengan ismah oleh sebagian ulama. Sebagian ulama dia tak takbir amanah, dia takbir dengan ismah, al-ismah, yang kita sebut maksum tu kan. Qauluhu wa tablighu wallahu a'lam. Ni. Bismillahirrahmanirrahim.